Manusia, ya. Manusia dan kelemahan. Dua kombinasi yang memang sebati diakui Allah dalam Al-Quran. Kita petik dari surah An-Nisa ayat yang ke-28. Tanda kutip, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Okay. Contoh kelemahan yang ada pada manusia tu mudah lupa, terburu-buru, mudah bersedih hati, banyak keterbatasan dari segi tenaga dan pengetahuan. Ya. Kelemahan yang ada pada manusia bukanlah satu hal yang dikirakan sebagai keburukan yang sepenuhnya. Sebab lemahnya manusia lah yang membawa kepada seseorang itu bergantung penuh pada pertolongan dan perlindungan Allah. Manusia itu tahu dia tidak punya sesikit pengetahuan pun tentang hari esok, maka berdoalah dia memohon perlindungan pada Yang Maha Memelihara agar diselamatkan dari kecelakaan yang tak diingini. Berdoalah dia memohon sesuatu hajat untuk mahukan impian dan cita-citanya terrealisasi di hari esok. Berdoalah dia memohon keselamatan dan pemeliharaan supaya terjaga dirinya agar dapat balik baik-baik ke Sang Pencipta bila dah tiba waktu. Ya. So, oleh kerana manusia itu mudah bersedih hati, maka berharaplah manusia itu pada Sang Kuasa agar dikurniakan ganti yang lebih baik setelah dijalani episod duka. Berharaplah dia pada Sang Kuasa agar dikurniakan pertolongan dari hal yang merisaukannya. Dan berharaplah manusia pada Yang Maha Perkasa agar dikurniakan kesembuhan dari luka-luka kehidupan. Berharap sepenuhnya pada Allah Yang Maha Esa, sebaik-baik memohon pertolongan dan perlindungan. Kerana itulah ditekankan sifat kesabaran pada manusia agar dapat survive dalam kehidupan di dunia. Dan sabar ni sangat familiar atau ubat utama dalam hati seorang mukmin. Nah, di sini yang membezakan seorang mukmin dan manusia. Ya, memang benar manusia itu boleh bersedih hati sebab memang fitrah. Dan memang benar manusia itu boleh punya perasaan jatuh cinta kerana itu juga memang fitrah. Memang benar manusia tu boleh merasa lelah, penat, berputus asa. Tapi sekali lagi, itu adalah fitrah manusia. Tetapi, jika fitrah manusia ini dituruti membuta tanpa mengabaikan peranan akal dan panduan agama, akan terjadilah kesusahan dalam hidupnya. Iaitu saat manusia memilih untuk berpaling dari rahmat dan pertolongan Allah. Na'udzubillahi min zalik. Okay, jika kita mahukan kejayaan dan survive dalam kesusahan dekat dunia ni, jadilah kita seorang mukmin. Mukmin ni tidak hanya diberikan kepada orang yang soleh, tetapi sang hamba yang mahu untuk percaya dan berpegang teguh pada janji-janjinya. Percaya bahawa pertolongan Allah itu sangat dekat. Percaya bahawa Allah lah sebaik-baik yang memberikan perlindungan. Allah lah sebaik-baik tempat untuk berharap. Allah sebaik-baik tempat untuk mengadu segala kesusahan dan kesedihan. Allah, Allah, Allah. Kan itu janjinya dalam Al-Quran. Seorang mukmin akan cepat recovery saat dalam kesedihan kerana yakin bahawa Tuhan akan memberi ganjaran dari kesabarannya dan menggantikan kesedihan itu dengan hal yang lebih baik. Seorang mukmin akan memilih berhenti dari pekerjaan yang ada unsur rasuah atau perihal yang membawa kepada sumber gaji yang haram kerana yakin dengan meninggalkan sesuatu yang ditegah Tuhan, sesuatu yang dilarangnya pasti akan digantikan dengan nikmat yang lebih baik dan lebih berkat. Seorang mukmin akan mudah memaafkan kesalahan orang lain kerana mengharapkan keampunan dari Yang Maha Pengampun atas segenap kesalahan dan dosa-dosanya. Seorang mukmin akan menghindarkan adu domba atau dari terjebak menyebarkan fitnah agar aibnya dipelihara Tuhan di dunia dan juga di akhirat. Lagi-lagi dekat zaman sosial media sekarang ni kan. Okay. Seorang mukmin akan sentiasa berharap pada rahmat, kebaikan dan rezeki yang melimpah ruah dari Yang Maha Memberi dan Yang Maha Kaya. Kerana yakin bahawa Allah lah sebaik-baik yang memberi. Kerana itulah manusia sentiasa perlu Tuhan setiap masa dan dia bukan hanya terhad pada 5 kali solat sehari dan semalaman. And every time when something just goes wrong on my random days, I always come up with this thought like, jika Allah tak bantu aku, habis siapa lagi akan bantu?
dan surah Al-Ikhlas lah yang sentiasa teringat tiap kali persoalan ini terpecik di sudut minda. Kerana dalam surah tersebut Allah menegaskan bahawa hanya kepadanya lah manusia itu meminta-minta dan tiada apa pun yang serupa dengannya. Dan aku akan bertanya pada diri aku yang siapa lagi yang maha berkuasa selain Allah? Siapa lagi yang berkuasa memberikan perlindungan yang ketat selain Allah? Siapa lagi yang berkuasa untuk provide aku rezeki yang melimpah ruah? So, keyakinan terhadap janjinya lah yang aku rasa kita kena cuba dan usaha untuk adakan, which is itu pun atas izin dan rahmatnya juga, right? But just keep praying and keep asking, okay? Aku faham bila ada satu masa akan ada juga timbul keraguan. Tapi cuba kita ingat kembali segala doa yang Allah dah makbulkan dan segala perlindungan yang dikurniakan, segala nikmat pemberiannya dari saat kita dilahirkan dalam keadaan yang sangat lemah dan dikurniakan ibu dan ayah yang menjaga hinggalah ke kita yang sekarang dapat dengar podcast aku ni di bawah langit malam yang nyaman dan berbumbungkan atap. Yap. So, okay, itu sajalah untuk Cloud Time Lapse kali ni. Kita akan berbagi-bagi cerita lagi on next episode. Yep. Semoga kita dikenakan Allah untuk kebaikan, rahmat dan rezeki yang amat melimpah ruah di dunia dan akhirat. Amin, insya-Allah.